Pernah tak korang nak beli rumah mampu milik tapi tak tahu macam mana? Yes, you came to the right video because dalam video ni aku akan share cara aku beli rumah Selangorku atau specifically rumah idaman. Before we start any of the processes, what you need to do is specifically to look at the eligibility criteria lah. Korang kena tengok whether korang layak ke tak layak. The reason is because this kind of projects, rumah mampu milik, diorang dah specify tahu siapa diorang target market diorang dah patut beli. So untuk syarat kelayakan bagi rumah idaman, nombor satu adalah kewarganegaraan. So korang kena make sure that korang Malaysian lah. Second is had umur. Korang kena make sure that korang above 18 years old. Nombor 3 adalah pemilikan rumah. Korang kena make sure that korang tak ada lagi rumah atas nama korang lah, especially dekat Selangor. Nombor 4 adalah had pendapatan. So both joint income atau pendapatan isi rumah tak boleh lebih daripada RM10,000. So apa beza rumah Selangorku dengan rumah idaman? Aku actually jumpa this one handset dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Diorang ada highlight lah apa actually beza antara rumah Selangorku dan rumah idaman. So jom kita tengok apa perbezaan dia. Nombor satu adalah jenis komponen. Untuk rumah Selangorku ada 5 jenis. Jenis A 700 square feet, jenis B 750 square feet, jenis C 800 square feet, jenis D 900 square feet dan jenis E 950 hingga 1000 square feet. Untuk rumah idaman pula ada satu jenis iaitu jenis E khas iaitu 1000 square feet. Nombor 2, harga jualan. Untuk rumah Selangorku ada jenis A, jenis B, C, D dan E. Daripada RM42,000 hingga ke RM250,000. Kalau rumah idaman semua flat around RM250,000. Nombor 3 adalah spesifikasi. Untuk rumah Selangorku kena rujuk balik garis panduan spesifikasi minima rumah Selangorku 2.0. Tapi sekarang ni ada rumah Selangorku 3.0 lah. Apa yang buat rumah idaman special ni, dia ada extra add-on stuff lah. Dilengkapi perabot pasang siap seperti kabinet televisyen, kabinet dapur, almari pakaian. Dan itu ada beberapa add-on sekali barangan elektrik seperti aircon, peti ais, TV dan juga water heater. Untuk pindaan komponen, untuk rumah Selangorku dikenakan charge pindaan rumah Selangorku bagi pindaan rumah Selangorku jenis A dan jenis B kepada jenis yang lain. Untuk rumah idaman pula dikenakan kontra atau serah sebanyak 13% daripada pindaan rumah Selangorku jenis A dan jenis B kepada rumah idaman. Nombor 5 adalah tempoh pelaksanaan. Rumah Selangorku bermula pada tahun 2018 sampai sekarang. Untuk rumah idaman pula baru sikit daripada rumah Selangorku, which starts on 2020. Aku akan also include FAQ supaya korang boleh refer dekat description below. Okay, let's get back to it. Secara generalnya ada 5 steps yang korang perlu dalam proses permohonan ni. Nombor 1 adalah pendaftaran pemohon. So dalam ni lah korang kena apply dalam diorang punya website, which aku akan share later. Nombor 2 is hantar permohonan. So korang kena lengkapkan beberapa borang dan kat sini korang akan pilih projek mana yang korang nak. Nombor 3, proses kelulusan. So dalam this stage diorang akan check lah, especially jawatan kuasa, diorang akan check whether kau ni layak ke tak layak. So lulus ke tak lulus. Nombor 4 adalah serahan dokumen sokongan. So korang kena bagi a few supporting document along the way, which aku akan also list out later. Nombor 5, surat tawaran. So dalam surat tawaran ni, of course korang akan dapat surat tawaran, dan waktu korang dapat surat tawaran tu, waktu tu lah korang kena cari banker untuk apply for korang punya loan atau financing. Let's go secara detail cara untuk mendaftar pemohon. Benda first yang korang kena buat is pergi this website ihatanah.lphs.gov.my. So korang kena klik dekat pendaftar mengguna baru dan isi all the details yang dia minta. Antara benda yang dia minta is IC, nama, email, nombor telefon, estimation gaji. Actually ni nak tengok lah korang layak ke tak layak atau dalam income bracket yang dia target ke tak. And last sekali, kena tick all the boxes kelayakan yang diperlukan. So apa yang korang kena buat is korang kena lengkapkan section by section bagi permohonan baru. Nombor 1 adalah maklumat pemohon. Nombor 2 adalah maklumat pasangan jika ada. Nombor 3 adalah maklumat pendapatan. Nombor 4 lampiran dan nombor 5 pengakuan. Okay, let's go to the maklumat pemohon. Dalam maklumat pemohon ada 6 jenis butiran yang korang kena isi. Nombor 1 adalah maklumat projek hartanah. Nombor 2 adalah butiran peribadi pemohon. The reason why diorang buat ni, diorang nak check whether yang kau apply tu is under Malay Reserve ke tak. Nombor 3 adalah alamat pemohon. Nombor 4 contact details. Nombor 5 maklumat tambahan, berapa lama korang dah menetap di Selangor. Dan nombor 6, maklumat majikan. The next step is maklumat pasangan jika ada. Nombor 1, maklumat pasangan which is applicable untuk Malaysian citizen. Nombor 2, maklumat majikan pasangan. And then the third one is maklumat pendapatan. Apa yang korang kena isi kat sini adalah maklumat pendapatan pemohon. Nombor 2 is maklumat pendapatan pasangan jika ada. Benda ni must in line with target gaji lah.
So diorang dah specify tau jenis-jenis rumah yang korang nak beli ni. Contoh jenis A, pendapatan isi rumah tidak melebihi 3,500 sebulan. Jenis B, pendapatan isi rumah tidak melebihi 7,000 sebulan. Jenis C, pendapatan isi rumah tidak melebihi 10,000 sebulan. Jenis D, E dan E khas, iaitu rumah idaman, pendapatan isi rumah tidak melebihi 14,500. Okay, the next stage is lampiran. Kat sini korang kena attach a few things yang dia minta lah. Antaranya ialah penyata gaji pemohon, kad pengenalan pasangan, penyata gaji pasangan. And lastly is the pengakuan. Dan settle part permohonan. So now is the waiting game lah. Afterwards, the developer akan contact korang untuk hantar dia punya supporting document tu lah. Next is supporting document. So these are the list yang aku kena hantar to the developer lah. The first one is salinan pendaftaran LPHS. Nombor 2 is salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan. Nombor 3 adalah salinan sijil nikah, surat cerai, sijil kematian pasangan atau surat pengesahan bujang daripada majikan atau persedia sumpah. Nombor 4 adalah penyata gaji terkini pemohon dan pasangan atau pengesahan pendapatan daripada persedia sumpah sekiranya bekerja sendiri atau tidak bekerja. Nombor 5, penyata KWSP terkini pemohon dan pasangan atau penyata pencincin. Nombor 6 ialah sejarah pengeluaran KWSP pemohon dan pasangan atau dikenali sebagai summary withdrawal history. Nombor 7 adalah penyata SIKRIS pemohon dan pasangan dari bank negara. Nombor 8 is salinan SNP dan salinan perjanjian perumahan jika ada rumah di luar Selangor. Semua 8 dokumen yang aku sebut tadi, korang kena make sure benda tu semua CTC, which is Certified True Copy. Korang kena chop dengan persedia sumpah first, baru korang boleh hantar dekat developer. Kalau korang nak tengok more on the process or diorang punya SOP for LPHS, macam mana diorang handle all these kind of things, berapa dia punya TAT turnaround time, korang boleh refer dekat link below. Aku akan share kat korang dia punya link supaya korang boleh refer. Okay, in general it took me around 6 to 8 months lah daripada start aku register dekat portal sampailah aku sign SNP, loan, financing semua tu. Around 6 to 8 months lah I can say. Benda ni actually depends on korang punya how fast. First is banker, developer, semua benda tu varies. Ada orang settle sampai setahun and ada orang 6 months, 5 months pun boleh. It's actually depending on korang punya how efficient the process lah. So aku hope benda ni dapat bantu korang sikit lah, sedikit sebanyak. Especially pada siapa yang nak beli rumah Selangorku dengan rumah idaman tu. Feel free to comment kalau korang ada any comment yang korang nak tahu more on this, which aku boleh cover in the next video. Jangan lupa like, share dan subscribe. So I'll see you guys on the next one. Thank you. Bye bye.